Okey, so video kali ni saya nak terangkan kepada anda berkenaan dengan support dan resistance. Okey, yang mana support ni erti dia dalam bahasa biasa, bahasa pasar, support ni dijadikan sebagai satu sokongan. Tapi sokongan dalam saham ni adalah kita panggil support sebagai satu penanda aras sama ada harga itu nak turun atau nak naik. Kebiasaan dia orang akan percaya apabila sesuatu counter itu break support ataupun turun di bawah support maka dia nak turun lagi. Okey, so resistance pula, okey, dijadikan satu ataupun maksud dia adalah sebagai satu rintangan ataupun penghalang yang mana di dalam saham ini kita panggil dia sesuatu level ataupun paras harga yang mana apabila dia berjaya naik melebihi resisten maka saham itu akan bergerak naik. Kalau dia tak berjaya naik ataupun tak berjaya melepaskan resisten, itu turun semula. Okey, so pada kali ini insyaAllah saya tunjukkan kepada anda. Saya tunjukkan kepada anda serba sedikit apa itu support, apa itu resistance. Jadi kita tengok benda yang perkara yang basic sangat, asas sangat. Kita kena tengok, kita kena belajar daripada yang paling asas. Okey, contoh dekat sini saya ada lukis kepada anda. Okey, so sesuatu harga ni kalau dia berjaya naik, okey, tiba-tiba sampai di satu level ataupun sampai di satu harga tak berjaya naik dah. Dan selepas 2-3 hari kita tengok dia turun, baru kita tahu, oh dekat situ rupanya tempat dia paling tinggi. Itulah kita panggil sebagai resistance ataupun puncaknya. Okey, buat pada masa itulah. Dan kemudian turun, kemudian selepas berlaku penurunan, berjaya naik semula. Selepas sehari ataupun 2 hari baru kita nampak bahawa dekat sini dia punya level paling rendah. Jadi itu adalah supportnya. Okey, maksud dia dekat sini, sesuatu saham yang naik kemudian tak berjaya naik, kemudian dia turun, maka level maksimum yang dia pernah naik itu kita beri nama resistance ataupun puncak atas ni kita panggil dia sebagai resistance. Dan apabila dia turun sampai satu level dia tak berjaya turun, dia naik balik selepas beberapa hari, baru kita nampak di situ ada level yang paling rendah dia cipta. Okey, dan itu dipanggil sebagai support. Senang cerita, muncul atas ni resistance, muncul bawah ini adalah support. Kalau saya study based on Google, okey, saya juga ada Google jugalah. Bukanlah saya tak pernah Google langsung. Jadi bila saya Google, saya akan pergi ke image. Kebiasaannya saya type support resistance, okey. Okey, dan saya ambil image. Kemudian saya pilih gambar yang mana yang lebih kurang sesuai yang saya nak study. Contoh yang ni lah. Okey, saya tengok gambar ni. Macam saya terangkan tadi. Okey, sesuatu counter naik, kemudian tak berjaya naik, dia turun balik. Dia jadi satu puncak dekat situ. Itu kita panggil dia sebagai level resistance. Dan dia turun semula. Okey, sampai satu tahap dia tak berjaya turun, dia naik semula. So dijadikan support. Okey, senang cerita, muncul atas ni resistance, muncul bawah support. Muncul atas resistance, muncul bawah support. Muncul atas resistance. Begitulah seterusnya. Sama ada counter uptrend, downtrend, sideways, akan ada resistance. Jadi kat mana kita nak tengok? Kita kena tengok kat chart Nexus lah. So sebenarnya, okey, support ni di dalam saham dijadikan sebagai satu label penanda aras untuk cut loss. Okey, support ni bertujuan untuk level cut loss. Sekiranya sesuatu saham itu, okey, berjaya turun di bawah support, maka ramai yang percaya bahawa saham itu nak turun. Kemudian kalau kita tengok, sesuatu saham ini ramai yang percaya dan kebiasaannya memang orang percaya bahawa apabila sesuatu saham itu naik melebihi resisten, maka harga itu akan bergerak naik ke atas. Okey, so kita belajar serba sikit di chart Nexus. Saya bawa anda di platform chart Nexus, jangan risau. Okey, contoh kita ambil satu counter, Kuskapi. Okey, dia ada beberapa cara untuk kita tengok counter ini, di mana level support, di mana level resistance. Okey, so bila kita tarik sepanjang, kita ambil sikit lah daripada tahun 2017 sehingga sekarang. Jadi kalau kita tengok based on candle, okey, saya boleh marking kepada anda bahawa ini adalah resistance dia, yang bawah ini support dia. Okey, ini resistance dia ataupun yang puncak atas ni pun boleh dijadikan resistance, kemudian dia turun membentuk support. Okey, kemudian dia naik buat resistance, dia turun membuat support. Okey, dia buat support kat sini. Kemudian dia naik, dia buat resistance. Dua resistance itu. Dia turun, dia naik, dia buat resistance, dia turun. Okey, so yang mana puncak-puncak ini adalah resistance. Okey, resistance yang mana saya nak terangkan kepada anda kenapa perlu belajar resistance ni, sebab
ada di dalam penerangan ataupun faktor pemilihan kaunter kita nanti, pemilihan kaunter uptrend iaitu sentiasa mencipta new resistance. Itu salah satu. Dan nanti di topik pembelian anda akan faham kenapa perlu tahu apa itu support, apa itu resistance. Okey, yang mana yang bawah-bawah ini okey dijadikan sebagai support. Okey, sini pun support, sini pun support. Even sekarang ni support. Even sekarang dia dah naik, dia ada support juga dekat sini. Ada support, dia naik, okey, turun dan tak berjaya naik, itu kita panggil support. Nampak tak? Okey. Okey. So, kalau anda tak berapa cekap, okey, tak berapa cekap nak tengok support resistance ini menggunakan candle, anda boleh ubah dalam bentuk line. Nampak dekat sini. Anda pergi ke bawah ni, okey, pastikan candlestick chart ini, okey, bagi jadi warna merah. Anak panah yang bawah 3 segi ni jadikan warna merah, kemudian tekan. So, anda boleh pilih line chart. Jadi, bila anda pilih line chart, nampaklah puncak kat mana. Puncak atas dekat mana, puncak bawah dekat mana. Lebih clear. Tapi, mana ada orang study nak beli saham guna line. Tapi lama-lama nanti anda akan lebih faham lah. Semuanya buat permulaan ni, bolehlah kalau nak guna line. Okay? Dan satu lagi, kalau dekat chart Nexus ni juga, dia ada SR dekat sini. So, yang pertama sekali kita ubah dulu dalam bentuk candlestick. Kita boleh tekan SR. So, dia bagi yang latest punya support dan resistance. Okay. Dia bagi latest. Support dekat mana, resistance dekat mana. Okay. Sorry. Tapi yang ini dia ada kelemahan dia juga. Okay. Dia boleh pilih 2 counter saja. Contoh kita ambil counter yang kedua, Acres. Okay. Okey, katakan kita ambil counter yang kedua. Okey, kita nak tick support resistance SR ni. Okey, dia bagi juga. Mana dah? Tak bagi. Sekejap lambat sikit. Nampak? Dia bagi juga support resistance. Okey. Jadi kita tengok dekat sikit. Ni support 1, support 2, support broken. Dia kata support broken pula lah. So resistance ni dia, resistance. Kena bagi besar sikit lah. Okey, ini yang based on data-data yang lama lah dia. Okay. So, kemudian bila kita nak pergi ke counter yang ketiga, katakan kita nak pergi counter Hiaptek, nak cari support resistance. Apa jadi kita tengok. So, tick support resistance, maka dia tak kelak lah. Dia 2 kali saja. Okay. Ni dia buat lambat. Kita tekan tak kelak lah. Okay. Sebab apa dia tak kelak lah? Nanti dia akan kelak dia akan pop up satu benda. Dia minta kita subscribe benda ni. Dia kena bayar lah. Sebulan $25 Singapura ke $12.5 tak silap saya. Jadi tak payah bayar lah. Sebab benda ni kita nak study. Okay. Kalau pakai robot pun, robot ni pun bukan apa betul. Biar kita jadi robot pun tak apa. So kita boleh marking sendiri dekat mana support, dekat mana resistance. Tekan-tekan tak keluar lah. Okay. Okay, so boleh lah. So maksud sekarang ni, anda perlu faham apa itu support, apa itu resistance. Cuba untuk marking support, cuba untuk marking resistance. Okay, so kalau kata kita nak marking resistance, saya kebiasaannya, contoh kita ambil counter Kuskapi dulu. Okay. Okay, andai kata kita nak ambil counter Kuskapi ni, okay, so anda pergi ke bahagian atas ni, drawing tool, pergi tick, ni benda ni, draw horizontal line. Apa yang saya buat, kebiasaannya saya akan marking yang pertama current price. Okay. Kenapa saya letak current price kat situ? Ada 2 sebab. Yang pertama, anda boleh tengok dekat atas ni. Close adalah 59 sen. Nampak? Kita letak kat sini, close 59 sen kat atas tu. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, kita dah belajar dah lukis candle. Open kat atas. Okey. Sebab apa open kat atas dan close kat bawah? Sebab dia warna merah. Open dekat 610, kemudian dia turun sehingga paras 585. Dan dia naik balik tutup di 590. So, jadi kita tahu dekat sini adalah paras harga semasa. Okey. Jadi resistance dan juga support. Okey. Support kita tahu lah. Support mesti di bawah harga. Support mesti berada di bawah harga semasa. Jadi support kita tengok dekat sini ada. Dan resistance dekat atas ni. Serba sedikit. Ni yang terhampir. Okey. Support-support yang terhampir. Kita boleh juga refer yang lama-lama. Okey. So bila saya tunjuk kepada anda lagi satu perkara. Support dan resistance dalam bentuk benda yang agak mudah untuk anda faham. Okey, so saya tunjukkan kepada anda serba sedikit. Okey, andai kata ini adalah
bangunan. Okey, andai kata. Okey, lebih kurang lah. Andai kata ini adalah satu bangunan, okey, yang mempunyai 5 tingkat. Okey, mempunyai 5 tingkat. Okey, yang mana resisten ini sebenarnya kita juga panggil dia sebagai shielding. Ada orang panggil resisten ini sebagai shielding. Ada juga yang panggil, okey, support ini sebagai lantai. Shielding itu bumbung lah. Shielding itu bumbung. Okey, so kita kena tahu kedudukan kita di paras mana. Andai kata kita duduk di ground floor. Jadi apabila kita berada di ground floor, automatically ceiling kita adalah sini. First floor ni. Okey, ini kita panggil dia sebagai ceiling. Okey, yang mana bawah ini pula, okey, kita panggil dia sebagai lantai ataupun support. Sama konsep dia dekat sini. Contoh yang dekat sini lah. Sama konsep dekat graf. Contoh, kita tengok harga sekarang 59 sen. Of course, yang bawah daripada 59 sen ini support. Yang atas adalah resistant. Itu logik. Nah, itu dia punya logik. Tapi apa yang saya cuba nak terangkan dekat sini, sekiranya berlaku perubahan. Contoh berlaku perubahan dekat sini. Andai kata, okey, harga X ini adalah harga ataupun X ini adalah kita. Apabila kita berada di ground floor, maka first floor ini bumbung ground floor. Saya marking kepada anda supaya anda tidak ini kita panggil sebagai bumbung. Apa ada tulisan macam ni? Bolehlah. Bumbung ground floor. Okey, ini kita panggil sebagai bumbung ground floor. Ini bumbung ground floor. Jadi apabila harga ini ataupun kita bayangkan ini harga saham. Apabila dia berjaya naik di atas bumbung, okey. Jadi bumbung ni dia dah tak panggil bumbung lagi dah. Dia dah tak panggil bumbung lagi dah. Dia panggil lantai. Inilah yang dinamakan, okey, resistant become support. Okey, contoh dekat sini saya tunjuk kepada anda lah. Ini dulu adalah nilai resistant. Dulu adalah sorry, kita ambil sini. Situ tak valid. Okey, ni. Kenapa tak valid? Sebab harga duduk kat bawah dia. Itu je pun. Okey, dekat sini. Ini adalah bumbung. Kita panggil dia sebagai bumbung. Jadi harga sekarang 59 sen. Jadi bila kita berada di atas bumbung, kita tak kata yang bawah ini bumbung. Walaupun dia bumbung, tapi kita tak kata dia bumbung. Kita panggil dia lantai. Jadi dekat sini, sorry, dalam konsep saham, apabila harga itu berada di atas resisten, maka resisten ini memang resisten, tapi kita panggil dia sebagai resistant become support. Okey, resistant become support. Boleh lah. Okey, so konsep dia resistant become support. Sama macam konsep kita berada kat dalam satu bangunan. Sedangkan, okey, logiknya bila berada di ground floor, di atas ini benda ni, line ni, satu line ni kita panggil dia sebagai bumbung ground floor. Tapi apabila harga ini berjaya naik ataupun kita berada di atas bumbung ground floor, kita tak panggil lagi dah benda yang kita pijak ini sebagai bumbung. Benda yang kita pijak tetap lantai. Okey? Faham dekat situ lah. Itu yang pertama, iaitu resistant become support. Resistant dia jadi support. Yang keduanya, ini juga kita panggil dia sebagai, tak mau kat sini, kita panggil kat atas tu. Ni tingkat pertama, kedua, ketiga. Okey, ni tingkat 3. Okey. Jadi tingkat 3. Yang ni kita panggil sebagai, yang ni tak tunjuk lagi, sekejap saya tunjuk dulu pada anda. Ini. Ini kita panggil sebagai lantai tingkat 3 ataupun floor, third floor. Lantai kita panggil, saya tulis lantai lah. Lantai tingkat 3. Okey, tu lantai tingkat 3. Sebab ni ground floor 1, 2, 3. Sorry. So kita panggil ini sebagai lantai tingkat 3. Jadi bila saham ini, bila X ini turun, okey, turun, pecah lantai, then dia turun ke bawah. Jadi dia tak panggil lagi dah ini sebagai lantai, sebab ini adalah bumbung tingkat 1. Nampak pening tak? Ini adalah bumbung tingkat 1. Saya lukis kepada anda. Okey, saya tulis bumbung tingkat 1. Sorry, bumbung tingkat 2. Bumbung tingkat 2. Okey. Yang mana ini adalah bumbung tingkat 2. Okey. Jadi apabila dia berada di bawah, dia panggil bumbung lah.
Bila dia ada atas, dia panggil lantai. Faham? Konsep dia sama macam dalam saham juga. Okey, so kita tengok dekat sini. Mana lantai? Okey. Ini kita kategorikan, tak boleh kita tengok yang belakang, senang sikit. Okey. Kat mana senang. Kita tengok kaunter lain. Tengok Maxter lah dah. Lantai kita panggil bumbung. So kita kena cari satu lantai dekat sini. Mana lantai? Tak jumpa juga lantai. Saya cuba cari ada satu lantai lah. Sorry. Batuk sikit. Okey, so kita tengok kaunter-kaunter lain. Di next. Kalau kaunter yang sedang turun cantik. Okey. Jadi yang dulu dia lantai, kita nak panggil dia bumbung. Ni macam ni. Kita tengok kat sini lah. Okey. Ini support. Ataupun kita panggil dia sebagai lantai. Jadi, apabila suatu saham itu berjaya turun saja di bawah lantai ini, maka kita tak panggil dia lantai lagi dah. Kita panggil dia bumbung. So konsep dia macam ni. Dulunya dia support. Tapi disebabkan harga berada di bawah support, maka support ini kita panggil sebagai resistance. Dia tetap support tapi kita panggil dia sebagai resistance. Iaitu support become resistance. So agak jelas sedikit apa yang saya terangkan kat situ. Okay. Ini hanyalah berkenaan dengan support resistance. Sebab apa? Nanti di dalam topik pembelian anda guna support resistance. Okey, dalam topik pemilihan counter anda guna support resistance. Jadi dekat video ni saya terangkan serba sedikit saja berkenaan support resistance supaya anda lebih jelas lagi. Okey, nanti masuk ke topik pembelian nak guna support resistance dan topik pembelian, topik pemilihan counter nak guna support resistance, anda akan lebih jelas. Okey, anda akan lebih jelas sebab anda dah belajar benda yang basic ni dulu. Okey, apa-apa pun kena belajar basic dulu. Macam saya akan terapkan konsep kepada anda untuk anda belajar basic. Dan saya bayangkan semua ini baru nak mula belajar. Jadi saya kena terangkan daripada bawah. Okey, supaya anda lebih faham. Okey dah? So insyaAllah bertemu di next video.